Okey, persediaan perawat. Perkara-perkara yang kita perlukan bagi perawat. Ini perawat ya, sebagai tuan yang mana ikut kelas, kena ada kekuatan rohani ya, amalan tadi. Okey, kekuatan rohani ni amalan tadi. Zikir binti diri. So, tak kisah pun nak baca zikir apa, nak baca berapa. Cuma tuan-tuan nilaikan ni lah. Kalau baca zikir selawat tu setakat 10 kali pagi, 10 kali petang, agak-agak cukup kuat tak untuk benteng diri kita. Dia tak wajib mesti nak baca 1000. Dia adalah amalan seharian. So kalau kita boleh istiqamah, paling kurang 100 kali selawat pagi, 100 kali selawat petang, insyaAllah. Ataupun 7 zikir yang saya ijazahkan hari itu, Astagfirullah, selawat, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap 7 ada 7 ni, 100 insya-Allah kita akan ada rasa kekuatan. Sebab bila kita tak cukup amalan-amalan zikir, kadang-kadang bila kita nak berhadapan dengan pesakit, kita akan rasa gentar. Okey? Sebab jin si pesakit dia kenal kita. Terus terang, dia kenal kita. Dia kenal kalau dia jumpa dengan perawat ni, tak apa, dia boleh lipat perawat ni. Dia jumpa dengan perawat ni, dia sakit. Dia jumpa dengan perawat ni, dia memang boleh sakit. Okay? Dia kenal. Dan juga berhati-hati juga dengan talbis iblis. Dia juga akan boleh buat-buat berlakon takut datang jumpa kita, supaya dia nak menaikkan rasa riak dan takbur. Datang jumpa saya, isi borang dah menangis, buka pintu dah bersilat, maka dia akan datang tanggapan, oh ustaz ni hebat, baru bagi salam lah, anak aku dah menangis dah. Dia akan bagi sakit juga rasa hebat dengan perawat. Dan perawat pula, tengok, baru bagi salam, dah mengasuk dah. Kita pun akan rasa syok, riak. Dia akan merosakkan kita punya iman. Hati-hati. Okay? Kekuatan mental, yakin dan tawakal. Macam mana kita nak yakin, macam mana kita nak tawakal, tentulah dengan amalan-amalan kita. Kalau kita tak beramal, tak akan datang keyakinan. Kalau tak pernah buat praktikal, tak pernah ambil pesakit nak rawat, dia tak akan datang yakin. Okay? Perbanyakkan istighfar. Okay? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kena banyak. Paling kurang pun ambil 100 pagi, 100 petang. Okay? Berpakaian seperti seorang perawat. Okay? Ini pun mustahab juga. Kalau dulu-dulu sebelum saya sewa pusat rawatan, saya pergi merawat, saya pakai t-shirt. Okay? Saya pergi pakai t-shirt basikal. Okay? Mak saya pun memang marah saya. Pergilah pakai elok sikit. Dan saya memang bukan ustaz. Okay? Nak pakai kopiah pun kadang-kadang segan. Okay? Kalau orang yang jumpa kat saya, memang saya tak pakai kopiah pun. Dalam kelas, okay? Saya pakai anak kopiah. Okay? Cuma bila saya dah start buka perawat, buka pusat rawatan, sesi merawat di pusat rawatan ni, saya pakai kemas sikit, baju Melayu, jubah, kurta, kopiah dan sebagainya. Okay? Tapi yang penting kita kena berpakaian emas bila pergi merawat. Nak pakai kemeja boleh, pakai baju batik boleh. Okay? Biar identiti tu. Okay? Bersih dan berwuduk. Ini yang memang kena ni lah. Bersih, berwuduk, berwangian. So sebagai seorang perawat, memang jangan tinggal minyak wangi di dalam paket. Nak bawa dalam purse, nak bawa dalam pouch, nak bawa dalam bag, kena sentiasa berwangi-wangian. Cuma yang perempuan berwangian juga, cuma jangan keterlaluan. Jangan sampai orang lain bau kuat sangat wangi pada kita. Pakai juga sikit-sikit, ambil sunnah saja. Okay? Dia yang menjadi haram bila sampai
dia lalu dah sampai hujung sana, bau wangi itu masih lekat sampai ke sini. Itu kita timbang kena perempuan kena jaga sikit. Boleh nak wangi-wangi, janganlah sampai kita berbau busuk. Okey, pakai sekadarnya sahaja. Betulkan niat, bukan niat untuk mencari duit. Okey, niat kita adalah untuk meluruskan tauhid pesakit. Okey, kalau dia nak bagi, dia bagilah. Kalau dia tak nak bagi, dia nak senyum saja pun kita kena redha. Okey, cuma bab duit ni, sebab tu saya sewa pusat rawatan supaya pesakit yang datang ke sini. Kalau pesakit datang, tak kisah, dia nak bagi boleh, dia tak nak bagi pun boleh. Okay? Kalau dia nak saya datang ke rumah, itu melibatkan kos-kos yang saya perlu pertimbangkan. Memberi penerangan kepada pesakit. Memberi penerangan, kena cerita kat dia rawatan ruqyah ni macam mana sabar mendengar keluhan pesakit. Ini yang penting juga. Pesakit dia akan menceritakan 1001 masalah dia. Dia nak berkawan tak lepas. Dia suami dia asyik marahkan dia, anak dia degil memberontak, dia tak dapat lagi jodoh dan sebagainya. Kita kena mendengar keluhan pesakit. Saya memang setiap hari memang akan ada 4-5 orang pesakit yang WhatsApp. Sebab tu saya semua deal by WhatsApp sahaja. Sebab ramai orang yang WhatsApp saya. Kalau semua by phone call, saya tak akan ingat kronologi dia. Ada orang pernah marah saya. Saya call ni sebab saya nak cerita. Saya cakap cerita kat WhatsApp lah, kat tag. Saya tak boleh nak cerita sekarang. Dia mungkin tak faham keadaan saya. Saya bukan ada seorang sakit. Saya ada ramai yang sakit. Kalau semua cerita panjang lebar by phone call, tak ingat saya. So by tag, saya boleh. Nanti bila nak rawat, saya boleh baca semula apa masalah dia dan sebagainya. Menyerap sekadar tekanan dan provokasi daripada pesakit. Pesakit ni dia macam-macam PN. Dia akan datang, dia akan tanya, kalau saya berubat dengan awak, sembuh ke? Kalau saya bayar ustaz datang ke rumah, boleh sembuh ke? Kena ulang tak? Kita nak jawab pun tak boleh. Kita tak tahu. Kita bukan penyembuh, perawat bukan penyembuh. Perawat hanya berusaha dan berikhtiar sahaja. Ini yang seterusnya, meminimumkan sentuhan kepada pesakit. Sebab tu bahagian pusat saya juga pakai kayu, pakai sarung tangan. Minimumkan, kita kurangkan sebanyak yang mungkin. Kita sentuh bahagian-bahagian yang perlu sahaja. Kalau boleh sentuh pakai kayu sahaja. Bacaan ruqyah adalah secara jahar, iaitu menguatkan bacaan. Sebab tu saya kata tadi, baca ayat ruqyah dengan tenang, relax satu persatu. Menjaga batasan pesakit bukan mahram. Sebab tu salah satu syarat saya nak buat rawatan mesti berteman. Tak kira lelaki ke perempuan ke, mesti ada teman. Lelaki pun saya nak ada teman. Tak ada teman, saya kata temu janji batal balik. Bukan teman sakit duduk di atas, teman tunggu dalam kita kat bawah. Teman kena tunggu kat sini untuk mengelakkan fitnah. Kadang-kadang kita ketuk sikit je, tapi pesakit dia rasa macam saya pukul. Jadi wakil yang teman ni lah sebagai saksi kita. Kita ketuk kuat ke, kita kecik kuat ke, menyantuni pesakit, beramah mesra dengan dia, membuat pengecaman dia. Elakkan membuat takwil atau sangkaan tanpa asas. Ini mesti sihir 4 penjuru ni, teruk dia ni. Ini sangka 14 keturunan ni, tak boleh nak buang ni. Bukan jalan-jalan orang. Saya memang tak suka macam tu. Ruqyah sahaja, rawat sahaja. Orang memang akan bagi tahu, kata ini kena sihir, siam. Tak boleh sembuh dengan ruqyah, hanya dengan siam juga baru boleh sembuh. Ini adalah dakwaan yang mengarut sekali. Kita yakin sahaja ayat Quran ni kuat. Bersangka baik dengan Allah dan Rasulullah. Kadang-kadang kita jumpa pesakit sembuh, kadang-kadang tak sembuh. Itu bukan urusan kita untuk sembuhkan pesakit.